Okay, so Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Okay, so hari Ahad hari tu kamu dah belajar berkaitan pollination, kan? Berkaitan pollination. So hari ni kita nak sambung lagi kita punya lesson. Okay, kita nak sambung lagi kita punya lesson. Tapi sebelum kita nak sambung kita punya pembelajaran, cikgu nak ulang balik apa yang kamu dah belajar hari Ahad yang lepas. Okay, hari Ahad yang lepas. Okay, so cikgu present. Okay. So, pada hari Ahad hari itu, kamu dah belajar berkaitan pollination. So, what is pollination? Pollination is the process transferring matured pollen grain from anther to stigma. Okay, from anther to stigma. So pollination ni adalah proses kita nak pindahkan. Pollen grain yang dah matang daripada anther to stigma. Okay, daripada anther to stigma. Okay. So, tengok kat sini. Ni yang cikgu masukkan dengan pollination. Sebab cikgu tak ada yang tak faham lagi apa benda pollination ni cikgu. Okay. So, tengok setiap pokok kan setiap pokok dia ada male reproductive organ dengan female reproductive organ kan. So, okay, tengok. Untuk male reproductive organ kan melibatkan filamen dengan anther. Okay, ni filamen, ni anther. Okay, ni anther. Okay, so dalam anther will produce pollen grain. Okay, anther will produce pollen grain. Dalam anther ada banyak pollen grain. Okay, so macam cikgu cakap tadi, dalam pokok dia ada male reproductive organ dengan female reproductive organ. Kalau untuk female reproductive organ, kan dia ada stigma, ni stigma, ada style, ada ovary, kan? So, pollination ni adalah proses di mana kita nak pemindahan pollen grain yang terdapat pada anther ni masuk ke dalam stigma. Stigma ataupun stigma dalam pokok yang sama, dalam bunga yang sama. Dalam bunga yang sama pun ada stigma ataupun dia boleh pindahkan pada pokok yang berbeza. Pada bunga yang berbeza. Nampak ni bunga yang berbeza. So macam mana dia nak pindahkan pollen grain tu? Melalui pollinating agent, kan? Melalui pollinating agent. Iaitu contoh dia insect, animal, wind yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, so kita teruskan. We have two types of pollination. Yang ini nama dia self-pollination. Ini nama dia cross-pollination. Cross-pollination. Macam cikgu dah cakap hari tu, hari Ahad hari tu, self-pollination ni melibatkan pokok yang sama. Kalau cross-pollination ni, dia melibatkan pokok yang berbeza. Pokok yang berbeza tapi spesies dia sama. Dia pokok berbeza, nampak ni ada dua pokok kan? 1, 2. Tapi spesies dia sama. So cikgu terang dulu untuk self-pollination. Untuk self-pollination ni dia ada dua keadaan.
Ada dua keadaan. Yang pertama, okey, yang pertama, kamu nampak dalam satu pokok ni, okey, dalam satu pokok ni ada banyak bunga. Nampak tak ada banyak bunga? Okey. So, keadaan yang pertama, proses pollination ni boleh berlaku antara bunga ni, bunga A dengan bunga B. Dalam satu pokok yang sama ada banyak bunga, kan? So, dia ada dua keadaan untuk self pollination. Okey, keadaan yang pertama, pollination boleh berlaku antara bunga A dengan bunga B. Okey, bunga A dengan bunga B. Okey, dia boleh juga berlaku antara bunga ni. Okey, bunga B dengan bunga C. Boleh juga berlaku dengan bunga ni. Okey, proses pollination tu, proses kita nak pindahkan pollen grain. Pindahkan pollen grain daripada anther ke stigma. Okey, tu keadaan yang pertama. Okey, keadaan yang kedua, dia berlaku dalam bunga yang sama. Dalam bunga yang sama. Okey, kamu dah belajar dalam bunga kan ada dua. Dalam bunga ada dua part. Male reproductive organ dengan female reproductive organ. Okey, ni ialah male reproductive organ. Okey, filamen dengan anther ni ialah male reproductive organ yang kita panggil sebagai stamen tu. Okey, ini ialah female reproductive organ yang ada stigma, style dengan ovary. Okey. So, keadaan kedua, dia boleh berlaku dalam bunga yang sama. Okey, proses pollination tu boleh berlaku dalam bunga yang sama. So, dia boleh transfer pollen grain daripada anther ni ke stigma. Okey. Selesai untuk self pollination. Okay. So kita tengok untuk cross pollination. Untuk cross pollination ialah proses pollination ni berlaku pada pokok yang berbeza tapi spesies dia sama. Pokok berbeza tapi spesies dia sama. Kita ada dua pokok ni. Dua pokok A dengan pokok B. Okey. Tapi spesies dia sama. Apa yang maksudkan dengan spesies sama? Okey. Maksud cikgu, contohlah ni pokok bunga raya, pokok hibiscus kan? Hibiscus. Yang ni pun pokok hibiscus. Okey, hibiscus. Tapi contohlah yang ni hibiscus ni warna merah. Hibiscus kan ada banyak ada banyak warna kan? Ada hibiscus yang warna merah, ada hibiscus yang warna putih, ada hibiscus yang warna purple. Contohlah kan. So, ni contoh dia hibiscus ni warna merah. Yang ni hibiscus ni warna putih. Hibiscus ni warna putih. So, dia boleh berlaku, cross pollination ni berlaku antara pokok yang berbeza tapi spesies dia sama. Okey, spesies dia sama. Ni pokok yang berbeza, ni pokok hibiscus merah, ni pokok hibiscus putih. Tapi hibiscus ni dua-dua ni dua-dua ni spesies yang sama iaitu hibiscus. Faham tak? Okey, dua-dua ni merupakan spesies yang sama iaitu pokok hibiscus. Cumanya berlaku pada dia pokok berbeza pokok berbeza tapi spesies sama. Itu ialah cross pollination. So dia akan berlaku antara bunga dalam pokok A. Tukar. Okey. Bunga pokok A dia akan transfer dia punya pollen grain ke bunga pokok B. Okey, bunga pokok A, okey, dia akan transfer dia punya pollen grain ke bunga pokok B. Okey, ke bunga pokok B. Macam mana nak transfer benda ni? Macam mana nak transfer pollen grain tu? Melalui apa tadi cikgu cakap? Pollinating agent. Okey, melalui pollinating agent. So, selesai self pollination dengan cross pollination. Cikgu harap kamu jelas. Okey. Next kita teruskan kepada advantages of cross pollination. Advantages of cross pollination. Okey. Cikgu dah pernah bagi tahu advantages hari Ahad hari tu kan, advantages of cross pollination. Cikgu dah pernah bagi tahu dua advantage dekat cikgu. Okey. So, tak apa, hari ni kita belajar lagi. Okey. So, kita tengok cross pollination.
Okay, cross pollination. Macam kita dah belajar tadi, okay, cross pollination ni berlaku pada pokok yang berbeza. Pokok yang berbeza tapi spesies sama. Okay, tapi spesies dia sama. Itu ialah cross pollination. So, cross pollination combines genetic materials from two parents plant of the same species. Okay, so cross pollination ni kita menggabungkan genetic material. Okay, genetic material daripada dua pokok induk. Dua pokok induk. So macam kita kan kita ada mak ayah kan. Okay, mak ayah. So yang tu sebagai parents. So bila diorang dah kahwin, okay, mak ayah kita kahwin, so dapatlah kita. So kita ni sebagai anak, kan anak. So sama juga macam pokok. Pokok pun ada parents. Okay, pokok pun ada parents. Bila kita buat cross pollination dekat parents tu, okay, ni contoh kan. Contohnya, okay. Contohlah. Okay, ni pokok A, ni pokok B. Okay, kalau kita buat cross pollination antara pokok A dengan pokok B, akan produce new flower, akan produce new plant lah. Okay, akan produce new plant iaitu pokok C. Okay, sama macam kita kan mak ayah kita kahwin kan. Macam kita belajar sebelum ni, berlakunya fertilization. Kan berlakunya fertilization. So bila berlakunya fertilization akan produce new offspring. Okay, akan produce new offspring. So pollination ni sebenarnya memang kita nak, pollination ni sebenarnya kita memang nak produce new generation. Okay, kita memang nak produce new generation. Kita nak produce pokok yang baru. Okay, pokok yang baru. Okay, jadi cross pollination ni, okay, combines, kita mencampurkan, menggabungkan, okay, genetic material from two parents plant. Okay, ni dia punya pokok induk lah, kita cakap sebagai pokok induk. Okay, parents plant. Okay, parents plant. Bila dua-dua ni buat cross pollination, berlakunya cross pollination antara pokok A dengan pokok B, okay, genetic material mereka akan digabungkan. Okay, akan digabungkan. So, akan terbentuknya pokok C. Okay, akan terbentuknya pokok C. Dalam pokok C ni ada genetic material dari pokok A, from A and B. Okay, macam kita pun ada genetic material daripada mak dengan ayah kita. Okay, kita sebab mak ayah kita kan kahwin kan. So bila kahwin adanya gabungan genetic material antara mak dengan ayah. So akan terbentuknya kita. So dalam badan kita akan adanya campuran genetic material daripada mak sikit, ayah sikit. So sama juga macam pokok pun. Okay. So kita tengok dia punya advantage of cross pollination. Apa dia punya kelebihan? Okay, apa kelebihan kalau kita buat cross pollination ni? So first one, dia akan produce good quality seeds. Okay, good quality seeds. Bila kamu buat, bila berlakunya cross pollination, okay, berlakunya cross pollination dan akan berlakunya fertilization. Okay, bila dah berlakunya cross pollination, okay, dan akan berlakunya fertilization. Bila dah fertilize, dia akan terbentuknya seed. Dia akan terbentuknya seed iaitu kita panggil sebagai biji benih. Seed yang terhasil tu daripada cross pollination, okay, seed yang terhasil daripada cross pollination adalah dalam good quality, quality yang baik. Okay, quality yang baik, sebab tu orang lebih memilih untuk buat cross pollination. Okay, good quality seeds. Yang kedua, new varieties of plant. Okay, tumbuhan yang akan terhasil, okay, tumbuhan yang akan terhasil tu lebih bervariasi. Okay, sebab apa lebih bervariasi? Sebab dia mengandungi, dalam badan dia mengandungi genetic material daripada
kedua-dua parents dia. Faham tak? Mengandungi genetik material daripada kedua-dua parents dia. Okay, sebab tu dia akan produce new varieties of plants. Yang ketiga, okay, healthier plants which can adapt better to change in the environment. Okay, so cross-pollination ni akan produce pokok yang lebih sihat. Okay, dia akan produce pokok yang lebih sihat. Okay, lastly, okay, new plants that are more resistant to pests and disease. Okay, bila buat cross-pollination ni, pokok baru yang akan terhasil tu dia punya ketahanan tu lebih tinggi. Daya ketahanan tu lebih tinggi. Daya tahan terhadap apa? Pest. Pest, serangga perosak. Okay, dan penyakit. Maksud dia pokok baru yang terhasil tu, okey, pokok baru yang terhasil tu tidak mudah dapat penyakit. Okey, tidak mudah dapat penyakit. Okey. Ini adalah 4 advantages of cross pollination. Okey. Next kita pergi kepada innovation. Innovation of cross pollination in agriculture, dalam pertanian. Okey. Orang zaman sekarang ni, okey, dia suka buat cross pollination. Okey, dia suka buat cross pollination antara pokok. Okey, antara pokok yang sama spesies. Antara pokok yang sama spesies. Sebab apa dia buat cross pollination? Sebab apa dia buat cross pollination dalam pertanian? Okey, dia nak banyakkan, dia nak macam nak cakap, dia nak memperbaiki, nak meningkatkan hasil pertanian dia. Dia nak meningkatkan hasil pertanian dia. Okey, so dia buat cross pollination. Okey, dia buat cross pollination. Okey, so cross pollination ni dalam pertanian adalah untuk to produce better crops. Better crops with high quality. Okey, sebab itu petani-petani sekarang dia suka buat cross pollination. Dia nak meningkatkan hasil pertanian. Sebabnya cross pollination ni dia boleh menghasilkan tumbuhan yang lebih baik, di mana dia boleh menghasilkan tumbuhan yang lebih baik dengan kualiti yang lebih tinggi. Okey, sebab tu petani-petani banyak buat cross pollination. Kalau dia nak tingkatkan dia punya pertanian lah, nak tingkatkan dia punya hasil pertanian. Okey. Alright, so kita tengok pokok palm oil. Okey, palm oil. Pokok kelapa sawit, palm oil. Parents plant. Okey, parents plant dia Piscifera and Dura. Apa benda pula cikgu Piscifera and Dura ni? Okey, untuk pengetahuan kamu, okey, setiap pokok ada nama-nama dia. Okey, ada nama-nama dia. Bukan kita je ada nama nah. Bukan kita je ada nama. Pokok pun ada nama-nama dia. Tapi dua-dua ni adalah dalam spesies yang sama. Dua-dua ni adalah palm oil. Okey, dua-dua ni adalah palm oil. Tapi nama dia berbeza. Okey, satu Piscifera, satu Dura. Satu Piscifera, satu Dura. So yang tu kita panggil dia sebagai parent plant. Okey, parent plant. Dia punya pokok induk. So, bila berlakunya cross pollination between Piscifera and Dura. Okey, bila berlakunya pollination between Piscifera and Dura, akan terhasillah Tinera. Tinera ni nama anak dia. Okey, nama anak dia, Tinera. Tinera ni kita panggil sebagai hybrid plant. Okey, hybrid plant. Okey, ataupun kata nama lain kita panggil sebagai pokok yang telah dikacuk lah. Okey, pokok yang telah dikacuk. Okey, nama dia hybrid plant. Okey. So, bila berlakunya cross pollination antara Piscifera dengan Dura, akan terhasillah anak dia
Ni pokok palm oil juga ni. Okay, palm oil. Tapi nama dia Tinera. Okay, nama dia Tinera. Okay, so apa karakteristik hybrid plant? Okay, what is the characteristic of the hybrid plant? Okay, so Tinera ni, okay, Tinera ni more fruits and flesh, thinner shell. Okay, so pokok Tinera ni dia lebih banyak buah, okay, lebih banyak buah dan dia punya isi dia tu, okay, dia punya lebih banyak buah dan isi, dan dia punya tempurung dia lebih nipis. Dia punya tempurung dia lebih nipis. Ni cikgu refer kepada ni tau, biji benih. Biji benih. Biji benih dia. Okay, biji benih dia. Okay. Next. Next ialah papaya. Okay, papaya. Alright, so papaya. So, kita tengok parents plant dia. So, parents plant nama dia Subang 6. Subang 6 and Sunrise Solo. Dua-dua ni spesies sama. Dua-dua ni adalah papaya. Okay, dua-dua ni adalah papaya tapi nama dia berlainan. Okay, nama dia berlainan. Satu Subang 6, satu lagi Sunrise Solo. Bila berlakunya cross pollination antara Subang 6 dengan Sunrise Solo, okay, bila terhasilnya cross pollination between Subang 6 and Sunrise Solo akan terbentuknya hybrid plant. Okay, hybrid plant yang dikenali sebagai exotica. Ni nama anak dia, exotica. Okay, nama anak dia exotica. So apa kelebihan exotica ni? Apa kelebihan dia? Dia punya buah lebih manis. Buah dia lebih manis dan lebih banyak isi. Okay, buah dia lebih manis dan lebih banyak isi. Okay, next kita tengok kepada corn. Okay, pokok jagung. Corn. Okay, so parents plant dia sweet corns from Taiwan. Sweet corns from Taiwan and Mexico. Dia buat cross pollination. Okay, dia ambil pokok jagung daripada Taiwan. Okay, lepas tu dengan dia ambil pokok jagung daripada Mexico. Lepas tu dia buat cross pollination between diskon lah. Okay, diskon antara Taiwan dengan Mexico. Okay, bila dah buat cross pollination tu, okay, anak yang akan terhasil adalah, okay, hybrid plant yang akan terhasil ialah mas madu. Ni nama anak dia. Okay, mas madu. Apa kelebihan mas madu? Mas madu sweeter and bigger fruits and higher resistance toward disease and drought. Okay, dia lebih manis dan dia punya buah lebih besar. Okay, lebih manis, besar dia punya buah. Lepas tu dia punya daya ketahanan terhadap penyakit lebih tinggi. Okay. Next, last kali kita tengok padi, pokok padi. Okay, padi. So, parents plant dia ialah Siam 29 and Baby Fun. Okay. Dua-dua ni adalah parent plant, Siam 29 and Baby Fun. Dua-dua ni dalam spesies yang sama iaitu pokok padi. Tapi nama dia lain. Okay, satu pokok padi nama dia Siam 29. Satu lagi pokok padi nama dia Baby Fun. Bila berlakunya cross pollination antara Siam 29 dengan Baby Fun, okay, anak yang akan terhasil, okay, hybrid plant yang akan terhasil, nama anak dia Malinja. Nama anak dia Malinja. Apa kelebihan Malinja? Okay, kelebihan dia more harvest and ripe faster. Okay, senang dia punya tu nak kata, dia mudah masak, cepat nak masak, ripe faster, cepat nak masak. Okay, buat dia punya pokok padi tu ke? Cepat masak lah panggil. Okay, so that's it. Okay, tu je untuk pembelajaran hari ini. Okay, tadi cikgu dah terang berkaitan pollination. Okay, cikgu harap kamu faham clear kan? Okay, sebab ada yang tak faham yang hari tu punya pembelajaran. Okay, cikgu dah cakap berkaitan pollination, two types of pollination. Self-pollination and cross-pollination. Okay, lepas tu kita dah tengok tadi advantages of cross-pollination. Okay, ada 4 advantages of cross-pollination.
Lepas tu kita tengok pula innovation of cross-pollination in agriculture. Okey. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Okay, so thank you.